Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Tun Abdul Rahman telah mengutarakan cadangan gagasan penubuhan Malaysia semasa berucap kepada Persatuan Wartawan Asing dalam persidangan Foreign Correspondent Associations of Southeast Asia di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961 yang menyatakan kepentingan Tanah Melayu membentuk satu kerjasama dengan Singapura dan Borneo dalam aspek ekonomi dan politik. So Malaya today as a nation realizes that she cannot stand alone and in isolation. Sooner or later, Malaya should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, Borneo, Brunei and Sarawak. Penyatuan dan kerjasama ini diadakan untuk menyekat pengaruh komunis yang semakin ketara yang boleh menggugat kestabilan politik serantau. Penyatuan ini juga adalah berdasarkan kepada perkembangan politik di Singapura yang memperlihatkan peningkatan pengaruh golongan kiri. Ini juga untuk mengimbangi jumlah penduduk, meningkatkan kemajuan ekonomi dan mempercepatkan proses kemerdekaan bagi Singapura, Brunei, Borneo Utara dan juga Sarawak. Pada 23 Julai 1961, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM yang dipengerusikan oleh Tun Muhammad Van Steffen ataupun dikenali sebagai Donald Steffen ditubuhkan berikutan persidangan Persatuan Parlimen Commonwealth di Singapura. JPPM ini ditubuhkan bertujuan untuk memberi penerangan kepada penduduk Borneo Utara, Sarawak dan Brunei mengenai penubuhan Malaysia. Sebanyak 4 kali mesyuarat diadakan untuk membincangkan perkara berkaitan penubuhan Malaysia dengan pertemuan yang pertama diadakan di Sabah iaitu pada Ogos 1961, diikuti di Kuching pada Disember 1961 dan kemudian di Kuala Lumpur pada Januari 1962. Dan mesyuarat terakhir telah diadakan di Singapura pada Februari 1962. Brunei tidak menghantar wakil pada keempat-empat rundingan kerana mengambil keputusan tidak berminat dengan rancangan ini. Dalam mesyuarat terakhir itu, JPPM bersetuju untuk mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobalt supaya dibuat tinjauan mengenai pandangan penduduk di Sarawak dan Sabah terhadap gagasan Malaysia. Pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Cobalt telah ditubuhkan bagi meninjau pandangan penduduk negeri-negeri di Borneo Utara dan Sarawak bertujuan untuk memberi kebebasan dan keadilan kepada semua pihak. Hasil daripada laporan Suruhanjaya Cobalt yang telah disahkan oleh Perwakilan Setiausaha Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menunjukkan sejumlah 80% penduduk Sarawak dan Borneo Utara menyokong kepada penubuhan Malaysia. Lanjutan daripada laporan Cobalt tersebut, penubuhan Malaysia akhirnya telah ditetapkan pada tarikh 31 Ogos 1963 berserta dengan syarat bahawa segala perkara berkaitan perlembagaan telah diselesaikan. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia! Selepas mengadakan mesyuarat dan perbincangan dengan wakil-wakil Borneo Utara, jawatan kuasa antara kerajaan menghasilkan draft 20 perkara yang menyentuh kepentingan Borneo Utara dalam Malaysia yang menjadi asas kompromi ini membabitkan antaranya agama, iaitu agama Islam diterima sebagai agama rasmi persekutuan tetapi tidak ada agama rasmi di Sabah. Bahasa Inggeris terus jadi bahasa rasmi Sabah di samping bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan negeri dan sistem pendidikan yang ada di Sabah dikekalkan. Manakala perwakilan di Parlimen hendaklah mengambil kira keluasan negeri di samping bilangan penduduk. Begitu juga dengan Sarawak, kompromi yang dicapai dalam 18 perkara. Persefahaman melalui 20 perkara dan 18 perkara inilah yang menjadi pengikat dan asas perlindungan kepada hak-hak penduduk Borneo Utara dan juga Sarawak dalam Malaysia. Pada Julai 1963, satu perjanjian penting telah ditandatangani di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Marlborough House, London. Perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia itu telah ditandatangani wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian ini merupakan persetujuan yang menggabungkan Borneo Utara iaitu Sabah,
Sarawak dan Singapura dengan negeri-negeri yang sedia ada dalam Persekutuan Tanah Melayu dengan kesatuan yang terhasil dinamakan Malaysia. Selepas itu, persetujuan diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Namun, penubuhan Malaysia yang dirancang pada tarikh tersebut terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha PBB hanya dapat disiapkan pada 14 September. Maka akhirnya Malaysia diisytiharkan pada tanggal 16 September 1963 yang terdiri daripada 4 entiti iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara yang kemudian dinamakan sebagai Sabah dan juga Sarawak. Di Sabah dan Sarawak, bendera Union Jack diturunkan. Upacara pengisytiharan Malaysia di Sarawak dihadiri Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak pertama dan Governor Sarawak yang terakhir. Manakala di Sabah pula, upacara dihadiri Tuan Yang Utama Sabah pertama dan Ketua Menteri Sabah pertama. Bahawasanya oleh kerana suatu perjanjian yang diperbuat pada 9 hari bulan Julai tahun 1963, Whereas, by an agreement made on the 9th day of July in the year 1963, 马来西亚联邦宣言，1963年7月9日，马来亚联邦英国北婆罗洲沙拉越以及新加坡签订协定，同意在1963年9月16日共同结为联邦，称为马来西亚。Tadi peninjauan metode di sidang gabungan Batu tahun 1666 tahun. Merdeka! 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 Namun, hubungan kerajaan pusat dengan Singapura mula bergolak. Banyak perselisihan yang timbul. Akhirnya, pada tahun 9 Ogos 1965, Singapura pula dikeluarkan daripada Malaysia yang kerana berlakunya desakan ekonomi daripada kaum Cina, pimpinan mendiang Lee Kuan Yew. Tunku Abdul Rahman berpendapat bahawa lebih wajar Singapura berpisah daripada Malaysia demi kepentingan perpaduan kaum, kestabilan ekonomi dan menghindarkan konflik politik yang berterusan. Dengan itu, Malaysia kekal dengan 3 entiti sahaja sehingga ke hari ini iaitu Malaya, Sabah dan Sarawak.